Okay, right. So pagi ni kita akan tengoklah beberapa soalan yang berkaitan dengan population genetics. Alright, so seperti yang you all sedia maklum, population genetik ni memang melibatkan calculation lah, right? So pastikan masa exam nanti you all kena bawa calculator, right? Sebab bila ada soalan yang berkaitan dengan population genetik ni, okay, sangat tak digalakkan you all kira congak, right? Takut berlaku kesilapan, okay, pada titik perpuluhan, alright, dan pada jawapan akhir awak, alright. Okay, so bila melibatkan population genetik ni yang okay, perkara yang penting korang kena tahu okay, apa yang dimasukkan dengan alel frekuensi, apa yang dimasukkan dengan genotype frekuensi, okay, and then you all kena ingat dua equation okay, yang melibatkan Hardy-Weinberg, okay, iaitu P plus Q equal to 1. You all kena tahu P itu apa, Q itu apa, and then kita ada apa apa P square plus 2PQ plus Q square okay, equal to 1. Alright, okay, you all kena tahu P square itu merujuk kepada apa, 2PQ itu merujuk kepada apa, Q square itu merujuk kepada apa. Alright. So bila kita bercakap tentang alel dan juga genotype yang okay, kita tahu okay, kita ada dua keadaan alel, means gene have two alternative form of alel. Okay, means okay, biasanya kita akan ada alel dominan. Okay, kebiasaannya alel dominan ni disimbolkan dengan huruf besar, and then kita ada alel resesif. Right, itu alel. Alright, but when we go kepada genotype, okay, biasanya kita akan ada tiga possibility of genotype yang ada dalam sesuatu population in the normal condition yang okay, yang pertama kita ada homozygous dominant, okay, kita ada heterozygous, dan kita ada homozygous recessive. And another thing yang you all kena tahu, perkaitan di antara alel dominant, recessive dan juga genotype ni, okay, kebiasaannya fenotype yang akan diekspres, okay, ataupun yang akan kita dapat lihat, okay, pada setiap genotype ni, okay, ingat fenotype itu adalah appearance ya, ciri-ciri, okay, yang dapat kita lihat berdasarkan genotype ni adalah bergantung kepada kehadiran alel dominan ni. Kebiasaannya kalaulah trait itu, okay, karakteristik itu dibawa oleh alel dominan, so genotype homozygous dominant, genotype heterozygous ini akan menunjukkan okay, fenotype yang dibawa oleh alel dominan. Tetapi okay, kalaulah trait itu, karakteristik itu dibawa oleh alel resesif, kita hanya akan nampak okay, fenotype itu ataupun karakteristik itu di dalam individu yang mempunyai genotype homozygous recessive. Walaupun heterozygous ni nampak dia juga mempunyai alel resesif. Tetapi dalam keadaan heterozygous, trait ataupun fenotype yang dibawa oleh recessive allele dia tak akan kita nampak sebab trait itu telah dilindungi oleh trait ataupun fenotype yang dibawa oleh alel dominant. Alright. Okay, itu sedikit tentang alel, tentang genotype. Okay. So saya sentuh sikit lagi tentang apa Hardy-Weinberg punya equation. Okay, tadi kita tahu yang pertama P plus Q equal to 1. Alright. So P ni yang ini adalah okay, frekuensi alel dominant. Okay. Dan nilai frekuensi ni biasanya dalam titik perpuluhan. Dan Q ni pula adalah frekuensi alel resesif. Okay, pun sama, nilai dia dalam titik perpuluhan. Di mana hasil tambah P dengan Q ni, jawapan dia mesti 1. Tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada 1. Kalau awak kira tiba-tiba dapat 1.3 ataupun 0.8, so maknanya nilai P ataupun nilai Q awak tu ada berlaku kesilapan.
Alright, okay, itu P dan Q. Ingat, P adalah frekuensi alel dominan, Q adalah frekuensi alel resesif. Okey. Kita juga ada genotype frekuensi. Tadi alel frekuensi. Okey, genotype frekuensi yang kita ada. Ini adalah formula equation Hardy-Weinberg kan. P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. Ni lagi satu question yang korang kena hafal. P square plus 2PQ plus Q square. Okay. Equation ni adalah untuk genotype frekuensi ni. Untuk homozygous dominant ni, untuk heterozygous ni, untuk homozygous recessive ni. Alright. Di mana, okay, genotype frekuensi untuk homozygous dominant adalah P square ni. Maknanya P square ni adalah frekuensi untuk homozygous dominant. Contoh kalau soalan tu suruh kita calculate the frequency of homozygous dominant. Maksudnya awak kena kira P square ni. Itu maksud dia. Kalau soalan minta kita calculate the frequency of heterozygous. Mana frequency of heterozygous ni? 2PQ ni. So 2PQ ni adalah frekuensi untuk heterozygous. Begitu juga dengan Q square. Q square ni adalah frekuensi untuk homozygous recessive. Tolong ingat. Right. Dan nilai P dan Q yang digunakan di dalam genotype frekuensi ni adalah nilai P dan Q yang selalunya kita telah kira di peringkat awal, okay, dalam menyelesaikan masalah tu. Alright. Okay, then always remember, okay, jawapan kita, okay, mesti dalam titik perpuluhan. Maksudnya P square tambah 2PQ tambah Q square, okay, nilai dia hanyalah 1. Tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 1. Sama je konsep dia dengan P plus Q equal to 1. Alright, okay, and another things yang biasanya kalau you all notice yang dia tanya, dominant phenotype. Okey, contohlah dia kata calculate, genotype frequency that show a dominant phenotype. Okey, kita tahu dominant phenotype kita hanya boleh nampak dalam individu homozygous dominant, dalam individu heterozygous kan. Right. So, dan kita tahu frekuensi untuk homozygous dominant adalah P square, frekuensi untuk heterozygous adalah 2PQ. So kalau soalan minta kita kira genotype frekuensi that show the dominant phenotype, maksudnya kita kena kira yang ini. Tidak termasuk Q square. Okay, kena ingat. Kalau recessive phenotype, okay, dia merujuk kepada individu homozygous recessive ini. Means frekuensi dia adalah Q square. Alright. Okay. So, itu sedikitlah refresh balik tentang population genetic. Okay, kita go through lah soalan population genetic yang ada ni. Okay. Kalau melibatkan soalan struktur yang biasanya you all diwajibkan untuk menulis Hardy-Weinberg punya equation tu lah. Kalau soalan tu melibatkan Hardy-Weinberg. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata albinism, ini adalah disorder penyakit, is controlled by recessive allele. And satu lagi yang saya nak maklum, kebiasaannya kalau disorder, penyakit, okay, normally dia dibawa oleh recessive allele. Okay, kecuali dalam soalan tu dia ada bagi tahu condition itu disebabkan oleh dominant allele. So kalau dia tak maklum apa-apa, kita boleh assume bahawa okay, kalau apa-apa disorder, apa-apa keadaan penyakit, okay, biasanya dia dibawa oleh recessive allele. Okay, so in a population dia kata frequency of albinism is 1 for every 40,000 individu. Dia maksudnya dalam populasi 40,000 orang, kita akan dapati ada seorang yang akan menghidap albinism. Okay. Sebenarnya maklumat semua dah diberikan dalam soalan. Sebab tu you all kena faham bahawa okay, bila penyakit tu okay, dibawa oleh
alel resesif dan individu yang menghidap itu, okey, satu daripada 40,000. So, apa yang kita boleh assume adalah Q square ni yang merujuk kepada ni, individu yang menghidap albinism. Kan Q square tadi tu adalah homozygous resesif kan? Dan kita tahu individu yang menghidap albinism mesti dia punya genotype adalah homozygous resesif. Ha. Okay, so dia punya genotype frekuensi adalah Q square. So, macam mana nak kira? Dia dah kata tadi, seorang daripada 40,000 okay, akan menghidap albinism. So, Q square itu adalah seorang tadi tu. Maknanya Q square ni adalah merujuk kepada seorang yang menghidap albinism tadi. So, 1 bahagilah 40,000. You all buat calculation. Sebab tu kena calculator. Okay, lepas tu, okay, dah dapat 1 bahagi 40,000 tu awak akan dapatlah nilai dia kan. Right. Tapi ini bukan jawapan terakhir. Sebab soalan minta kita bagi apa ni? Percentage of allele recessive. Maknanya kita kena cari Q ni dulu. Ramai kesilapan yang saya tengok, you all ambil nilai Q square. Maknanya awak 1 bahagi 40,000 awak dapat nilai kat sini kan. Awak ambil nilai ni sebagai Q, salah. Sebab awak kena punca kuasakan dia kan. Ni maksud punca kuasakan hasil bahagi 1 bahagi 40,000 tadi. Barulah awak dapat nilai Q. Hati-hati. Q square tadi 1 bahagi 40,000 tadi baru Q square. Belum Q lagi. So, awak kena punca kuasa 2 kan. Okay, hasil bahagi 1 bahagi 40,000 tadi. So, kalau awak dah buat, okay, awak kira-kira awak akan dapati okay, nilai Q kita tadi adalah 0.5%. Boleh? Right. Okay, sebab tu nanti exam tolong bawa calculator. Okay, sebab kita nak kira soalan-soalan macam ni kena ada calculator lah. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, the ability to taste PTC is controlled by dominant allele. Tengok dia kata ability taste PTC dominant. Why the inability, okay, inability is controlled by recessive. Okay. Maknanya dominan menyebabkan orang tu dia boleh taste PTC. Allele resesif T kecil tu okay, menyebabkan orang tu tak boleh taste PTC. Okay. So soalan dia kata dalam population tu 70% can taste PTC. But assuming the population is equilibrium, what is the frequency of allele T in the population? Alright. Okay. Bila dapat soalan macam ni jangan gelojoh. Okay. Sebab 70% yang dia bagi ni yang adalah okay, peratus individu yang boleh taste PTC. Kita tahu dalam kita punya population kita ada individu homozygous dominant. Kita ada individu heterozygous. Kita ada individu homozygous recessive, nampak? Di mana individu ni homozygous dominant dengan heterozygous ni adalah individu yang boleh taste the PTC. Maknanya homozygous dominant tambah heterozygous ni dia adalah 70%, nampak? Okay. Tetapi baki balance daripada 100% tu 30% tu adalah individu ni homozygous recessive yang mempunyai keadaan yang tidak boleh taste the PTC. Right. Okay, kenapa you all kena kira bilangan individu yang tak boleh taste PTC ni? Maknanya bilangan individu homozygous recessive ni sebab calculation tidak boleh bermula daripada dominant. Kenapa? Sebab kita tahu 70% ni adalah hasil tambah homozygous dominant dengan hetero. Nampak? Kat situ dah ada percampuran frekuensi kat situ, tak boleh. So, kita kena mulakan calculation kita dengan homozygous recessive ni.
Okay, sebab tu saya kata jangan gelojoh. Saya takut awak nampak 70% tu terus awak buat calculation. Jangan. 70% tu, 70% tu clue dia. Dia katakan T besar dengan T besar, T kecil 70%. So, kita tahu. Tinggal T kecil lagi kan balance dia 30%. Right. So, okay, daripada maklumat ni barulah kita mulakan calculation. Okay. Di mana kita tahu individu resesif adalah homozygous resesif. Dan frekuensi untuk homozygous resesif adalah Q square. Right? So, pengiraan dia sama. Kita mulakan dengan Q square. Q square bahagi 30/100. Right. So, buat pengiraan macam biasa. Okay, awak dapat nilai kat sini X. Lepas tu Q adalah punca kuasa 2. X. So, awak dapat Q berapa. Right? So, ambil kalkulator. So, nanti awak dapat kalkulator nanti awak akan dapat. Okay, dia punya jawapan adalah D. 0.55. Okay? Right. So, yang penting jangan buat kesilapan masa mendapatkan maklumat daripada soalan. Actually, bila you all dah dapat macam ni, tak ada masalah dah. Okay, you all calculation tu, saya rasa you all dah tahu macam mana nak kira. Alright. Okay. Okay, so kita tengok soalan ketiga. Okay, dia kata genotype frequency. Okay, nampak? Genotype frequency of mutant is recessive homozygous is 0.16. Homozygous recessive ataupun recessive homozygous ni adalah A kecil. So, frekuensi dia berapa? Maksudnya, frekuensi dia Q square kan? Nilai yang dia bagi nampak? Genotype frequency of mutant. Genotype frekuensi untuk homozygous recessive ni adalah 0.16. So, what is the frequency of mutant allele? Alright. Okay, dia tanya apakah frekuensi mutant allele. Sekarang kita hanya tahu genotype frekuensi untuk mutant. So, frekuensi of mutant allele ni sebenarnya adalah Q. Tadi genotype frekuensi mutant. Okay, Q square. Kalau dia kata frekuensi of mutant allele ni sebenarnya dia suruh kita cari Q. So, just masukkan ke dalam formula lah. Okay. So, Q adalah punca kuasa 2, 0.16. So, awak akan dapat nilai Q apa. So, kalau awak kira-kira nanti, awak akan dapatlah nilai Q adalah 0.4. Alright. Okay. Tengok soalan yang keempat. Okay, dia kata, okay. The frequency of allele B in a population at the genetic equivalent is 0.7. Dia kata, okay, frekuensi of allele B dominant ni maksudnya adalah P. Ingat, B besar tu adalah allele. Frekuensi allele dominant adalah P. Ingat, so P kita sekarang adalah 0.7. What is the frequency of heterozygous genotype ni? B besar, B kecil. Dan awak kena ingat balik tadi yang saya dah beritahu tadi. B besar, B kecil tu genotype. So, frekuensi untuk heterozygous adalah 2P. 2PQ nampak. Right. Okay, kita baru dapat P. So, kita kena cari Q dengan pakai formula P plus Q equal to 1. So, kita akan dapat Q bersamaan 1 tolak 0.7 is around 0.3. Kita dah dapat P 0.7, Q 0.3. Okay. Soalan minta kita kira ni frequency of heterozygous. Dia suruh kita kira 2PQ. So, just masukkan 2. Masukkan nilai P kita berapa tadi? 0.7. Masukkan nilai Q kita 0.3. So, bila awak kira-kira nanti awak akan dapatlah. Jawapan dia adalah sekitar 0.42. Okay? Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, the cystic fibrosis ailment. Ni maknanya penyakit lah ni. Disorder ni.
And the pancreas is a condition of recessive homozygous. Kalau soalan straightforward macam ni cantik lah. Dia dah bagi tahu lah cystic fibrosis tu adalah recessive homozygous. Maksudnya individu yang menghidap cystic fibrosis ni dia punya keadaan homozygous recessive. Okay, if one in every 2,000 individu, nampak? Seorang daripada 2,000 individu akan mengalami disorder ni. Okay, soalan, what is the frequency of the gene in that population? Right? So, kita kena kira frekuensi gene dalam population tu lah. Okay, cystic fibrosis ni kalau kita tahu A tadi adalah Q kuasa 2. Right? So, Q kuasa 2 kita adalah seorang daripada 2,000. Okay, so bahagikan Q kuasa 2 tu. So nanti, okay, you all akan dapat satu nilai dan untuk seterusnya you all kena carilah Q. Okay, alright. So you all nanti bila dah kira Q tu, you all akan dapat ni lah. Okay, 0.022. Right. Okay. Okay. Right. Okay, kita tengok soalan yang ke-6. Gene pool for a population would reach the equilibrium level. Okay. Ini kisah gene pool. Possibility soalan akan ada dua yang sama ada soalan tu melibatkan Hardy-Weinberg equation tadi ataupun dia melibatkan gene pool. Okay, you all kena ingat. Kalaulah soalan dia bagi kita maklumat yang lengkap lah dalam sesuatu population tu, means sebagai contoh dia bagi kita bilangan homozygous dominant berapa ekor, heterozygous berapa ekor, homozygous recessive berapa ekor. Biasanya kalau kita ada maklumat macam tu, kita boleh mengira alel frekuensi ataupun genotype frekuensi menggunakan kaedah gene pool. Okay, kaedah gene pool ni simple je. Okay, kalau kita nak kira alel frekuensi, apa yang kita kena buat? Kita kena kira total alel. Contohlah, kita nak kira dominant alel frekuensi. Okay, apa yang kita kena buat? Contohlah ni population. Kita kena kira dalam population tu ada berapa alel dominant. Contohlah, kita kira-kira dapat 10. Dan kita kena bahagikan dengan total alel di dalam tu. Total alel tu campur lah. Alel dominant dengan alel resesif. Contoh 30. So 10 bahagi 30. 10 tu bilangan alel dominant bahagi dengan the total alel. So kita akan dapat frekuensi alel dominant. Begitu juga. Okay, kalau kita nak kira frekuensi alel resesif, kita kira dalam population tu ada berapa alel resesif dan kita akan bahagikan dengan dengan total alel yang ada dalam population tu. Right. Okay. So sekarang ni dia tanya teori je ni. Dia kata gene pool for a population would reach the equilibrium level if mutation does not occur in the population. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan ke-7. Okay, kata in a population of humans in Africa, 1% of each individual suffer for sickle cell anemia. Nampak? Okay, penyakit ni and die. Okay, what is the percentage of heterozygous individual, in the population? Right. Okay, daripada soalan dia bagi maklumat tentang individu yang menghidap sickle cell anemia. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, kebiasaannya penyakit ke disorder ni dia adalah recessive phenotype. So the recessive phenotype only can be expressed oleh individu homozygous recessive. So sekarang ni kita tahu, genotype frekuensi untuk individu yang menghidap sickle cell anemia ni adalah 1% ni. So kita tahu A ni homozygous recessive ni adalah Q square. So Q square kita sekarang ni adalah 1/100. Okay, daripada maklumat ni lah. Dia kata satu daripada manusia dekat Afrika tu 1% akan menghidap sickle cell anemia. So you all bagi dulu. Okay, macam biasa.
Okey, so you all akan dapat Q lah berapa. Alright. So bila dah dapat Q, okay, nampak soalan kita suruh soalan minta kita kira percentage of heterozygous individu. Maknanya dia suruh kita kira percentage of heterozygous individu. Okay. So kita tahu heterozygous, okay, frekuensi adalah 2PQ. Right. So untuk kira 2PQ ni, kita baru ada maklumat Q ni kan. Okay. So you all kena guna formula P plus Q equal to 1 ni. Okay. So you all akan dapat P berapa. So you all dah dapat P. You all dah dapat Q. Masukkan nilai tu dalam 2PQ. Tapi ingat, bila you all 2 darab P darab Q tu, you all baru dapat frekuensi heterozygous tau. Soalan suruh kita kira percentage of individual. Maknanya soalan suruh kita kira bilangan individu yang akan menghidap sickle cell anemia. Tu maksud dia. Alright. So bila korang dah dapat Y ni, maksudnya you all dah, okay, this is saya nak tunjuklah macam mana kita nak kira bilangan. Okay. Untuk mengira bilangan individu, okay, kita memang perlu mengira frekuensi. So soalan sekarang ni minta kita kira individu heterozygous, right? Sebab tu kita kira frekuensi untuk heterozygous ni 2PQ. So sekarang ni kita dapat Y kan. So bila kita dah dapat frequency of heterozygous, jangan berhenti pengiraan awak dekat situ. Okay, sebab you all kena darabkan frekuensi heterozygous tu dengan bilangan populasi. Okay. So dalam keadaan ni populasi kita adalah 100 saja. So bila awak darab dengan bilangan populasi tu, okay, you all akan dapatlah bilangan individu yang dalam keadaan heterozygous. Should be kalau you all kira, you all akan dapat 18% ni. Okay. Alright. So hati-hatilah bila mengira tu. Tengok betul-betul apa yang dia tanya tu sebenarnya. Okay. Right. Okay. Kita tengok soalan ke-8. Okay, soalan ke-8 dia kata, in a type of mammal, gene for albino are recessive. Okay, dia kata albino ni recessive. Okay, brown ni adalah dominant. Okay, in the investigation dia kata 72 orang, okay, daripada 500 adalah albino. Okay, maknanya apa yang kita tahu, dalam 500 ni akan ada 72 orang mempunyai genotype dalam keadaan homozygous recessive. Sebab kena ingat, individu homozygous recessive sahajalah yang akan memberikan ciri-ciri recessive. Okay, ataupun menunjukkan phenotype recessive. In this cases, albino tu lah. Okay. Soalan, what is the gene frequency for the heterozygous individual in that population? So it's like, okay, dia suruh kita kira apa ni? Heterozygous individual punya frekuensi kan? Okay, so frekuensi untuk okay, kalau kita pakai row A, heterozygous adalah A besar A kecil. So frekuensi dia adalah 2P, 2PQ. So, right, macam mana kita nak kira 2PQ? Okay, memang kita kena cari Q, kita kena cari P. So macam mana kita, dan you all kena ingat, okay, kita punya calculation mesti mula dengan mencari nilai recessive kan? Maknanya mencari nilai allele recessive, the Q, right? So kita tahu dalam populasi tu 72 adalah homozygous recessive, dan kita tahu the homozygous recessive individu ni adalah Q square. Alright, so Q square kita adalah 72 per 500. Buat macam biasa. Okay, kira semua, okay, dapat X. Lepas tu Q kita adalah punca kuasa 2X. So awak dapat nilai. Dah dapat Q, okay, masukkan dalam formula macam biasa. P plus Q equal to 1. So awak akan dapat P kita berapa. Right. So bila dah dapat nilai P
dah dapat nilai Q, okay, just masukkan dalam 2PQ ni, so awak akan dapatlah okay, frekuensi untuk heterozygous individual should be, jawapan kita dalam sekitar 0.47. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan ke-9. Okay, consider a hypothetical population in equilibrium with a gene having A dominant and A recessive. This population consists of 500 individual. Suggest that 125 individual are homozygous dominant, 250 heterozygous. Cantik dia kata. 125 homozygous recessive. Nampak? Ini yang saya katakan soalan yang macam gene pool tadi kan. Dia bagi ketiga-tiga genotype tu bilangan dia berapa. And then dia kata therefore the allele frequency for allele A is. Soalan dia simple. Dia minta kita kira frekuensi untuk allele dominant adalah Q. Right. So sekarang ni kalau tak nak susah, sebab kita memang dah tahu pun bilangan homozygous recessive A kecil ni, Q square ni adalah 125 orang daripada 500 populasi, bilangan populasi. So we just take lah Q square bersamaan 125 bahagi dengan 500. Right, so awak akan dapat Q kuasa 2. Awak dapat Q berapa kan? Right, so dah dapat Q, just masuk dalam formula P plus Q equal to 1. So awak akan dapat P berapa. So sebab soalan tanya frekuensi for allele dominant. Sorry, maknanya dia suruh kita cari P tadi. Right. So should be bila you order kira korang akan dapat lah 0.5. Dan soalan terakhir dia kata, ni teori kot. If undisturbed by other force, random sexual reproduction among member of a large population is in nature leads to the formation of generation of unchanged gene frequency. The thing is like this. Sesuatu population tu yang dia akan sentiasa dalam keadaan equilibrium selagi tidak berlaku perubahan allele frekuensi dan juga genotype frekuensi di dalam populasi tu. Biasanya perubahan allele frekuensi dan juga genotype di frekuensi ni adalah disebabkan oleh perubahan bilangan populasi itu. Maknanya sama ada populasi tu daripada 20 jadi 50 nampak berlaku pertambahan, ataupun daripada 30 jadi 10 nampak berlaku pengurangan bilangan populasi. So biasanya bila berlaku perubahan bilangan populasi, dia akan menyebabkan frekuensi allele, frekuensi genotype dalam populasi itu juga akan berubah. So bila berlaku perubahan macam tu, kita boleh katakan population tu dalam keadaan tak equilibrium. Sebab kalau population tu dalam equilibrium, apa-apa pun yang berlaku, frekuensi dia masih akan sama. Allele frekuensi dia masih akan sama, genotype frekuensi dia masih akan sama. Sebab tu kalau tak silap saya pada peringkat awal nota population genetik awak ni, dia ada bagi apakah 4 keadaan yang mesti population tu ada untuk memastikan population tu dalam keadaan equilibrium daripada satu generation kepada next generation. Alright. Contoh yang saya ingat, population tu mesti dalam saiz yang besar. Maknanya contohlah saiz yang besar tu dalam populasi 2,000. Sekadar mati 5 orang tu, kesan dia tak ketara sehingga boleh merubah allele frekuensi dan juga genotype frekuensi, nampak. And then tak silap saya lagi satu, mesti berlaku random mating. Maknanya antara individu dalam population tu mesti ada random mating, means dia boleh membiak dengan sesiapa sahaja di dalam population tu. Dan of course tidak ada mutation, right? Itu semua faktor-faktor yang mesti ada kalau kita nak pastikan population tu kekal dalam keadaan equilibrium. Alright. So
soalan untuk population genetik ni memang lebih kurang macam ni je lah. Mungkin minta kita kira P, kita kira Q, kira genotype frekuensi. Okey, kalau mungkin dia nak bagi soalan, tough sikit, okey dia akan, suruh kita kira frekuensi ala yang baru selepas berlakunya perubahan population numbers, right? So tu you all kena kena hati-hati. Okey, so ada apa-apa nak tanya tentang population genetic? Anything? Boleh? Boleh, ya? Boleh, madam. Boleh, Okey. madam. Okey, good. Okey, untuk petang nanti, saya nak, nanti saya akan letak skor A yang kedua. Okey, you all cuba buat petang nanti, boleh? Waktu saya nanti saya letak dalam GC. Right, so cuba buat, skor A yang kedua ni. Skor A yang pertama tak ada siapa pun respon, ke I assume you all faham semua soalan dan tak dapat jawab, just sekadar you all belum baca dan belum remember tu, that part is okay. Okay, bagi saya kalau soalan tu awak tak faham dan perlu saya terangkan, yang tu saya boleh bantu. Tapi kalau you all masih belum baca dan tak ingat, okay, susahlah saya nak buat sebab you all yang kena baca sendiri dan kena ingat. Alright. So, kalau tak ada apa-apa, I end my class. Alright. So, thank you class. Assalamualaikum and selamat pagi. Terima kasih semua.